Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza bagi mempelajari Pendidikan Kesenian tahun 4, Seni Ukiran. Di akhir pembelajaran nanti, Cikgu harapkan kamu dapat mengetahui maksud seni ukiran, mengenali beberapa teknik seni ukiran, mengenal motif teknik ukiran, mengenal alat yang digunakan untuk mengukir, mengenal pasti bahan gantian untuk mengukir dan di akhir topik nanti kamu dapat menghasilkan teknik ukiran timbul. Seni ukiran merupakan proses mengukir dan menggores sesuatu permukaan mengikut corak tertentu dengan menggunakan alatan mengukir. Ukiran kayu dalam seni kraf tangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya bagi masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat orang asli. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain, cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Pada zaman dahulu, seni ukiran dapat dilihat pada binaan istana, contohnya seperti binaan Istana Ampang Tinggi Negeri Sembilan, rumah, masjid, kepala sampan seperti perahu petala iaitu Perahu Diraja Kesultanan Melayu Kelantan, perabot dan juga barang-barang kegunaan harian seperti buah-buahan. Terdapat 4 teknik seni ukiran. Yang pertama, ukiran timbul pada tiang ini. Ukiran timbul ialah corak ukiran akan timbul di permukaan. Seterusnya, ukiran layang pada pintu. Dan ukiran layang pula adalah ukiran yang tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul pada permukaan. Yang ketiga, ukiran tebuk tembus pada anjung. Dan ukiran tebuk tembus ni pula adalah kayu atau papan yang akan ditebuk coraknya sehingga tembus membentuk corak tertentu. Dan yang terakhir, ukiran larik pada kekisi adalah mengukir kayu mengikut bentuk bulat. Terdapat beberapa tokoh dalam kraf ukiran kayu, antaranya ialah Wan Su bin Osman. Karya beliau sering mendapat sambutan di kalangan peminat seni bukan sahaja di Malaysia, malah sehingga di England, Kanada dan Australia dan sering memenangi beberapa pertandingan yang disertainya. Beliau dilahirkan pada tahun 1900 di Kelantan dan telah menubuhkan Balai Seni Ukir Wan Su yang terletak di Kampung Alur Lintang. Dan beliau merupakan penerima anugerah Tokoh Adi Guru Kraf Ukir Kayu. Banyak hasil ukiran yang telah diukirkan oleh Wan Su dan beliau telah meninggal pada 15 September tahun 2011. Bagi menghasilkan karya ukiran, kita perlulah tahu motif ukiran tersebut. Motif ialah jenis corak hiasan yang dibuat berulang-ulang. Keindahan corak yang terdapat pada seni ukiran kayu tradisional terutamanya dapat dilihat pada ukiran motifnya. Antara motif ukiran kayu ialah motif flora. Motif flora ni berbentuk bunga lah. Seterusnya, motif fauna. Fauna bermaksud haiwan. Motif kosmos ataupun angkasa. Motif kosmos pula adalah menerapkan
gambaran awan larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukit bukau. Terdapat dua lagi motif yang kita perlu pelajari, iaitu motif geometri, iaitu menampilkan bentuk bulatan dan bentuk segitiga yang disusun berderet. Kadang-kala bentuk segitiga ini dicantum dengan sulur-sulur tumbuhan. Dan biasanya motif-motif ini terdapat pada alat-alat seperti tembikar, sarung keris, tepak sirih dan barang-barang tembaga. Motif yang seterusnya adalah motif seni had atau kaligrafi dan menggunakan huruf Arab, terutamanya petikan Al-Quran dan tulisan Jawi. Dan motif ini banyak terdapat di ambang pintu rumah, masjid, surau serta alat-alat keagamaan seperti rehal. Berikut adalah alat yang biasa digunakan dalam seni ukiran kayu. Sebenarnya terdapat pelbagai peralatan tradisional yang digunakan semasa ukiran kayu dilakukan. Antaranya adalah pisau ukir kayu yang digunakan untuk mengukir corak, ketam kayu untuk melicin dan meratakan permukaan kayu, tukul kayu untuk mengetuk pahat dalam proses mengukir, seterusnya pahat untuk menebuk dan membentuk corak, dan kikir pari untuk meratakan corak yang dilukis. Sekiranya tiada kayu, bahan gantian lain boleh digunakan untuk mempelajari seni ukiran. Seperti kita boleh menggunakan lilin, apel, kentang, sabun, betik, tembikai, timun, lobak merah, keledek dan lain-lain bahan gantian yang sesuai untuk mengukir. Apabila kita menggunakan bahan gantian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, lilin, sabun untuk kita mengukir, kita perlukan juga alat untuk mengukir bahan gantian tersebut. Kita boleh gunakan pisau ukir. Yang ini adalah pisau untuk mengukir buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Yang ini selain daripada buah-buahan dan sayur-sayuran lah pisau ukiran ini. Dan seterusnya kita boleh gunakan lidi dan pencongkil gigi, pen tanpa dakwat dan sudu garpu. Berikut adalah bahagian alatan yang digunakan untuk memberi kesan yang berbeza pada ukiran. Jika kita menggunakan pencongkil gigi, kita dapat mengukir bahagian motif lebih halus dan menampakkan jalinan motif. Bila kita menggunakan pen tanpa dakwat, kita dapat mengukir bahagian motif lebih kasar dan menampakkan jalinan awal ukiran motif. Dan bila kita menggunakan hujung tangkai sudu untuk mengukir bahagian luar motif dan memperlihatkan kesan penegasan motif. Terdapat 6 unsur seni dalam pendidikan seni visual, dan dalam karya ukiran, unsur seni yang perlu kita ketahui ialah jalinan dan penegasan. Jalinan bermaksud kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Jenis jalinan yang terdapat pada ukiran adalah jalinan sentuh. Jalinan sentuh ialah kesan permukaan yang dapat dilihat, dirasa melalui sentuhan. Seterusnya, penegasan pula dalam ukiran adalah wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu bahan ukiran.
Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan apabila karya ukiran tersebut dihasilkan. Teknik yang akan kamu pelajari dalam topik ini adalah teknik ukiran timbul. Teknik ukiran timbul ialah ukiran yang tidak tembus pada bahagian belakang bahan yang diukir. Dan kamu boleh rujuk buku teks kesenian tahun 4 di muka surat 98 dan 99. Langkah pertama ialah kamu perlu lakarkan motif ukiran menggunakan pen penanda pada sabun ataupun bahan gantian lain yang ada di rumah kamu. Langkah yang kedua, ukir garis motif menggunakan pen tanpa dakwat. Langkah yang ketiga, ukir bahagian luar motif menggunakan hujung tangkai sudu. Langkah yang keempat, jika kamu ada pisau pengukir, kamu bolehlah buat kemasan di bahagian luar motif ukiran dan berhati-hati ya apabila menggunakan pisau pengukir tersebut. Dan akhir sekali, gunakanlah pencungkil gigi atau lidi untuk mengukir lebih halus kesan jalinan motif. Berikut ialah tugasan ukiran yang perlu kamu hasilkan. Tugasannya adalah melakukan teknik ukiran timbul. Kamu hasilkan ukiran menggunakan sabun atau sebarang objek lain yang sesuai yang ada di rumah seperti ubi kentang, buah apel, timun, lilin dan sebagainya. Dan lukislah motif mengikut pilihan kamu sendiri. Kamu boleh pilih motif flora, motif fauna atau motif geometri. Sekiranya hasil karya telah siap, hantarlah gambar hasil karya ukiran timbul tadi dalam link Padlet yang cikgu berikan. Sekian saja tentang topik seni ukiran. Sila jawab soalan kuis dan jangan lupa hantar gambar karya ukiran timbul yang telah kamu hasilkan. Sekian, terima kasih.